Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan discuss bab 7, respirasi sel. Okey, apakah yang kita akan belajar dalam tajuk respirasi sel? Okey, 7.1, tajuk dalam tajuk 7.1 menghasilkan tenaga melalui proses respirasi sel. Okey, kita akan belajar pasal mewajarkan keperluan tenaga dalam proses metabolisme. Maksudnya kita nak tahu kepentingan tenaga. Kedua, mengenal pasti substrat utama dalam penghasilan tenaga. Maksudnya apa bahan mentah dalam proses menghasilkan tenaga. Ketiga, kita menyenaraikan jenis respirasi sel, which is kita ada 3, respirasi aerob, respirasi anaerob dan juga fermentasi. Okey, kita akan teruskan. Okey, apakah itu respirasi? Respirasi adalah proses mendapatkan oksigen dan dihantar ke sel. Maksudnya bayangkan ini adalah sel, oksigen akan dihantar pergi ke sel. Kemudian ada gas yang disingkirkan keluar, which is gas karbon dioksida. So dekat sini, okey, semasa respirasi sel, glukosa dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Maksudnya kat sini, oksigen ni sebenarnya digunakan apabila sampai ke sel. Oksigen ni akan oksidakan glukosa, okey, untuk menghasilkan tenaga. Okey, apakah kepentingan tenaga? Kepentingan tenaga adalah untuk pengecutan otot. Otot ni adalah bergerak, untuk pergerakan. So basically bila kita bergerak, ada otot tu mengecut, ada otot tu mengendur. So pengecutan otot memerlukan tenaga, pengangkutan aktif biokimia, sintesis protein, pembahagian sel dan penghantaran impuls saraf oleh sistem saraf. Okey, so ini adalah kepentingan dia. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, ini tadi kita dah discuss. Now, respirasi. Respirasi sebenarnya dia ada 2 peringkat. Pertama adalah respirasi luar. Yang ini awak akan belajar dalam bab 8. Okey, respirasi luar ni dia memerlukan struktur respirasi. Okey, dia adalah melibatkan pertukaran gas. So ini bab 8. Kita discuss bab 8. Kemudian respirasi sel ataupun respirasi dalaman ataupun kita kenali dia sebagai respirasi sel. Okey, dia melibatkan apa? Melibatkan glukosa. Now, respirasi sel. Yang ini yang paling penting. Respirasi sel ni ada 3. Pertama adalah respirasi aerob. Dia melibatkan oksigen. Kemudian kita ada respirasi anaerob tanpa oksigen. Ketiga, kita ada fermentasi. Tapi dalam tajuk ni, okey, dalam tingkatan 4 ni kita lebih tekankan kepada konsep fermentasi. Yang awak cuma tahu, kalaulah respirasi aerob, dia adalah penguraian glukosa menjadi tenaga melibatkan oksigen. Okey, ni ada oksigen. Yang sini kalau respirasi anaerob, penguraian glukosa juga, tapi tanpa oksigen. Kalau fermentasi pun sama, adalah penguraian glukosa menjadi tenaga tanpa oksigen ataupun oksigen yang sangat sedikit. Okey, so kita teruskan 7.2. Okay, dalam 7.2, kita tengok kat sini, mengkonsepsikan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob. So, maksudnya kita nak tahu apakah bahan mentah dan juga hasil dalam respirasi aerob. Kedua, menulis persamaan bagi respirasi aerob dalam sel. Ketiga adalah mengeksperimen, mengkaji proses respirasi aerob. Yang ini kita kena buat dekat makmal. Okey. Now, apakah itu respirasi aerob? Respirasi aerob tadi kita dah cakap, respirasi aerob adalah penguraian glukosa dengan oksigen menghasilkan tenaga. Okey, apa biasanya respirasi aerob? Respirasi aerob adalah respirasi sel yang menghasilkan tenaga paling banyak sekali. Okey, so ini yang awak ingat, wajib ingat tau. So, ini adalah kita panggil dia persamaan. Okey, persamaan perkataan. Okey, iaitu glukosa akan dioksida atau diuraikan oleh oksigen untuk menghasilkan tenaga karbon dioksida dan juga air, dan tenaga yang dihasilkan adalah paling banyak. Okey. Now,
Seterusnya dekat sini. Okey, ini kita akan belajar nanti. Glukosa ni akan melalui proses yang kita kenali dia sebagai glycolysis. Okey. Now, ini adalah fakta yang menarik. Bilangan mitokondria dalam sel atlet meningkat apabila menjalani latihan intensif. So, dekat sini terangkan bagaimana menyumbangkan pencapaian atlet dengan berbanding mereka yang tidak menjalani latihan intensif. Sebab tu kalau perasan, kalau lah orang nak lari ataupun dia orang ada event, okey, biasanya dia orang akan praktis tu dekat setahun, 6 bulan, lama. Kenapa? Adalah untuk menambah bilangan mitokondria. Apabila bilangan, apa kaitannya? Bila lah dia rajin melakukan latihan, bilangan mitokondria akan meningkat. Bila bilangan mitokondria meningkat, okey, sel dapat menghasilkan tenaga lebih banyak berbanding dengan atlet yang tidak menjalani latihan intensif. So, kalaulah tiada latihan intensif, maksudnya bilangan mitokondrianya adalah sedikit. Bila bilangan mitokondria sedikit, penghasilan tenaga adalah sedikit. Oleh itu, sangat penting untuk atlet-atlet menjalani latihan intensif. Sebab bila dia melakukan latihan intensif pada jangka masa yang panjang, bilangan mitokondria dia juga meningkat. Again, bila bilangan mitokondria meningkat, tenaga pun akan banyak. Sel dapat menghasilkan tenaga dengan banyak. Okay, so kita nak tengok proses yang berlaku dalam respirasi aerob. Okey, pertama, tadi kita dah belajarkan dalam respirasi sel, glukosa adalah dia punya bahan mentah. Bahan mentah ataupun substrate. Bahan mentah ataupun kita kenali dia sebagai substrate. Okey, now substrate. So, glukosa ni akan menjalani apa? Glukosa ni, okey, dia akan ditukar menjadi piruvat dan proses ini berlaku di dalam sitoplasma. Okey, now proses ni tidak memerlukan oksigen. So, senang kata, proses glukosa ditukar menjadi piruvat tidak menggunakan oksigen. Kemudian, piruvat ni dia akan melalui satu siri orang kata tindak balas untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Yang ini pengoksidaan glukosa, pengoksidaan piruvat ni berlaku di mana? Yang ini berlaku di mitokondria. Inilah antara sebabnya tenaga yang dihasilkan adalah banyak. Okey, tenaga yang terhasil ni actually dalam bentuk apa? Tenaga yang dihasilkan ni adalah dalam bentuk ATP. Apakah itu ATP? ATP adalah adenosine-triphosphate kalau saya tak silap. Yes, adesina. ATP ni sebenarnya adalah adesina triphosphate. Okay, now tengok kat sini. Molekul ATP terhasil apabila kumpulan fosfat tidak organik ditambah. So, senang kata, asalnya ATP adalah daripada ADP. Apakah itu ADP? ADP adalah adenosine diphosphate. Apabila adenosine diphosphate ditambah dengan satu molekul fosfat, dia akan menjadi ATP. So, senang kata ATP ni adalah satu ikatan fosfat yang lemah. Okey, so bila dia lemah, okey, awak tengok kat sini, ikatan fosfat pada molekul ATP ni mudah diputuskan. Bila mudah diputuskan, maksudnya tenaga senang dibebaskan. So, ATP ni sebenarnya kita nak cakap adalah tenaga disimpan dalam bentuk ATP. So, kemudian molekul ATP ni akan dipecahkan. Tengok kan? Dipecahkan untuk membebaskan tenaga. Now, dalam tajuk yang ni, respirasi aerob, yang okey, apa yang perlu awak ingat adalah this one. Okey, glukosa akan diuraikan oleh oksigen menjadi gas karbon dioksida, air dan juga tenaga. Jumlah tenaga yang dihasilkan adalah paling banyak, which is 2898, ataupun dalam bentuk ATP dia adalah 38 ATP. Dan proses ni awak kena ingat adalah satu, ini yang baru untuk silibus yang tanpa biologi, which is proses glycolysis. So again, glycolysis adalah proses glukosa akan ditukar menjadi piruvat dan dia berlaku di sitoplasma tanpa kehadiran oksigen. Bila masa gas oksigen digunakan? Gas oksigen digunakan apabila piruvat ni, piruvat ni akan dioksida menjadi
tenaga. So, senang kata oksigen digunakan dalam masa pengoksidaan piruvat. Barulah guna oksigen. Okey, so itu sahaja.